Penemuan bekas tapak kaki si Jenny ni menentukan penemuan tapak kaki, penemuan bekas tapak kaki si Jenny. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa, nama dia beri Fuziah Jaili. Untuk korang yang pertama kali yang melihat video ini, terima kasih kerana telah mengklik video ini. Dan sekiranya video ini merupakan video yang menarik, jangan lupa untuk tekan like and subscribe agar korang sentiasa tahu tentang video aku di-upload. Okey, hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang menarik mengenai sepasang pasangan yang bercinta dan diakhiri dengan satu kes pembunuhan yang dilakukan oleh salah seorang daripada mereka. Kisah ini berlaku pada tahun 1963 di Singapura. Pada waktu itu, ada seorang lelaki yang bernama Sunny, merupakan seorang yang sangat tampan dan pandai bergaya. Dia juga merupakan seorang penyelam scuba yang sangat mahir. Dan dia juga merupakan seorang pelumba kereta amatur. Pada waktu itu, si Sunny ni juga pernah mencuba nasib untuk menjadi seorang juruterbang, seorang guru dan pelajar jurusan perundangan. Tetapi malangnya dia tidak berjaya dalam ketiga-tiga bidang yang dia ceburi. Dalam pada masa yang sama juga, dia diisytiharkan muflis setelah gagal menyelesaikan hutang yang dia telah lakukan. Kemudian, Sunny mula berkenalan dengan Jenny Chiok Cheng Kit. Mereka ni berbangsa Cina. Pada tahun 1963, setelah Sunny ini gagal menceburi ketiga-tiga bidang kerjayanya, beliau telah terlibat dalam satu kes pembunuhan hasil dari kecuaian memandu. Dan beliau juga terlibat dalam satu kes rompakan. Pada waktu itu, beliau pula berjumpa dengan si Jenny Chiok ni. Jenny ini merupakan seorang yang kurang berpendidikan dan kehidupannya agak susah waktu itu. Manakala si Sunny pula, kehidupan dia sebaliknya berbanding dengan Jenny. Sunny ni berpendidikan tinggi, berpengalaman luas dengan hobi-hobi yang cukup eksotik. Dan pada waktu itulah si Sunny dan Jenny ini mula jatuh cinta pada sekitar tahun 1963. Malangnya, nasib si Jenny ni sangat-sangat muram ya daripada impian indah dia. Jadi di sinilah bermula kisah percintaan mereka berdua. Pada Ogos 1963, si Sunny ni mengajak pasangannya iaitu Jenny pergi bercuti di sebuah pulau. Di pulau itu, si Sunny ni mengajak Jenny ni untuk menyelam. Tapi waktu tu, si kekasih dia ni tak pandai menyelam. Jadi dia menyelam seorang-seorang lah. Tapi ditemani dengan seorang saksi. Malangnya pada waktu itu, si Jenny ni gagal pulang dari percutian mereka dengan selamat. Jadi sebenarnya di mana si Jenny ni Pada masa kehilangan si Jenny ni, si Sunny ni dia tidak menunjukkan perasaan cemas, perasaan sedih dia. Dia macam tidak rasa apa-apa tau bila kekasih dia ni hilang. Kalau macam akulah kan, kalau pasangan aku yang aku sayang ni hilang tiba-tiba, depan aku hilang kan, aku dah risau dah. Aku mesti nak cari dia.
aku mesti nak buat report polis ke, minta bantuan pada sesiapa yang ada dekat situ ke kan, untuk cari dia. Tapi si Sunny ni dia tak ada perasaan yang macam tu tau. Bila si Jenny hilang, dia rasa macam tak ada apa-apa. Segalanya bermula di sebuah lautan yang sangat tenang, dan lautan itulah menjadi saksi terhadap kes kehilangan si Jenny ini. Di sini aku menceritakan waktu kes itu berlaku. Pada waktu itu, si Sunny dan Jenny ni dia menyewa satu bot dari seorang yang bernama Yusuf Ahmad. Yusuf Ahmad ni siapa? Yusuf Ahmad ini adalah seorang tukang perahu, maksudnya pemilik perahu yang menjadi saksi waktu itu. Kemudian mereka termasuklah dengan si tukang perahu ni. Kemudian mereka berdua menuju ke sebuah pulau, iaitu Pulau Dua, di mana lokasi menyelam di sana sebenarnya tidak sesuai kerana keadaan air di persekitaran sana agak bahaya. Lebih bahayanya lagi, si Jenny ni tak pandai berenang langsung. Setelah bot itu berhenti, Jenny ini terus menyelam terlebih dahulu, dan si Sunny ni hanya menunggu di bot sebab dia tak pandai berenang kan. Jadi dia tunggu di bot sajalah untuk melihat Jenny di bawah. Menurut si Yusuf Ahmad ni, 2 bulan yang lepas sebelum mereka datang ke situ, si datang terlebih dahulu jumpa kepada Yusuf. Okey, pada waktu tu mereka kan dah berada di tengah lautan kan. Jadi tiba-tiba bot yang diorang naik ni berhenti tau. Lepas tu diorang pelik lah kenapa bot dia berhenti kan. Jadi waktu tu si Sunny pun dia turun lah ke dalam laut tu. Dia terjun, dia nak tengok lah bot tu kan. Dia nak tengok bahagian bot tu, dia nak pastikan kerosakan apa yang boleh menyebabkan bot tu berhenti. Rupanya ada kebocoran pada tangki bot. Pada waktu itu, diorang merasakan kebocoran tersebut mungkin berpunca daripada washer tangki tau. Washer tu macam tempat yang pusingan tangki tu. Pada waktu itu, si Yusuf ni pun cubalah membantu Sunny untuk memperbaiki bot tersebut, tetapi tidak berjaya. Pada masa yang sama, si Sunny ni dia cuba mentarik tali pandu yang diikat kepada si Jenny untuk membantunya menyelam, dan sambil bertanya kepada si Jenny ni manalah kelibat si Jenny. Kemudian mereka ni cuba mencari gelembung udara di sekitar bot, namun tidak jumpa. Selepas itu mereka terus pergi ke pulau yang berdekatan untuk melaporkan kes kehilangan Jenny. Dalam perjalanan menuju ke Pulau ST John, iaitu pulau yang mereka pergi ni untuk melaporkan kes kehilangan si Jenny pada polis. Pada waktu itu si Yusuf ni perasan tau, si Sunny ni dia tidak menunjukkan tanda-tanda kerisauan pada diri dia terhadap kes kehilangan si Jenny ni. Dia tidak terlihat seperti menyuruh si Yusuf ni untuk mempercepatkan bot dia. Dan waktu itu si Sunny ni dia sempat tau menukar pakaian dia dalam keadaan tenang. Dia macam biasa je, dia rasa macam tak ada apa-apa yang berlaku. Kemudian bila pertolongan dah sampai, masa tu ada 5 nelayan ni yang cuba membantu mereka menyelam bersama-sama ke dalam lautan di mana tempat lokasi kejadian untuk mencari si Jenny ni. Tapi waktu itu si Sunny ni dia tak menyelam bersama-sama pelayan yang lain tau. Dia cuma duduk je dekat atas bot tu. Jadi si Jenny ni dia hilang tanpa apa-apa kesan, walaupun pencarian dia telah dimulakan oleh para nelayan dan tentera laut. Tapi kan tak masuk akal juga kalau kita nak tuduh si pelaku ni yang membunuh mangsanya. Sebab yelah, walaupun waktu itu si Sunny ni dia kelihatan nampak tenang kan bila si Jenny hilang, jadi macam tak ada bukti lah yang boleh mengesahkan dia ni pelakunya. Pada waktu itu, pihak pendakwa telah membina kes ke atas Sunny Ang ni menggunakan fakta yang berkaitan, yang mana dilihat secara menyeluruh telah meyakinkan pihak juri hingga si Sunny Ang ni bersalah dalam kes tersebut.
Kemudian sesi perundingan ni berlangsung selama 2 jam ya. Di mana selepas itu si Sunny Ang ni dihukum gantung sehingga mati pada tahun 1967. Secara tidak langsung, si Sunny Ang ni pun telah meninggalkan banyak bukti. Jenny ini memiliki satu polisi insurans kemalangan yang bernilai $400,000. Diambil oleh teman lelakinya. Siapa teman lelakinya? Si Sunny itulah. Jadi di sini dah nampak lah sebenarnya si Sunny ni lah yang rancang daripada awal. Yang peliknya kan, kenapalah seorang pelayan restoran ni dia nak ambil insurans kemalangan yang begitu besar kan. Sedangkan gaji bulanan dia pun $90 je waktu itu. Mungkinlah si Sunny ni agak keterlaluan dalam menjaga si Jenny ni kan. Mungkin juga si Sunny ni kelihatan paranoid sehingga menunjukkan sanggup membelikan polisi yang mahal terhadap si Jenny ni. Si Sunny ni dia telah menfailkan tuntutan insurans si Jenny ni setelah sehari Jenny hilang untuk dikeluarkan. Pelik kan? Orang tu baru hilang semalam. Lepas tu hari ni dah buat tuntutan untuk pengeluaran insurans. Kan macam pelik kan? Memang pelik lah. Okey, rupa-rupanya kan 2 minggu sebelum kes kehilangan si Jenny ni, si Sunny ni ada menyuruh si Jenny untuk mengubah wasiat penerima insurans tersebut. Disuruh meletakkan nama emak Jenny sebagai pewaris utama. Jadi bijaknya si Sunny di situ, memang nampaklah dia ni memang dah rancang daripada awal tau. Tapi sayangnya si Jenny ni dia boleh ikut je apa yang si Sunny suruh Kemudian ada satu lagi polisi insurans yang si Jenny ambil ni yang bernilai $150,000 yang telah tamat tempoh sehari sebelum mereka pergi ke Pulau 2 untuk menyelam. Tapi aku pelik lah, ada ke insurans yang boleh tamat tempoh? Kecuali lah kalau orang tu meninggal kan. So macam dia tahu macam yang esoknya si orang tu nak meninggal. Kemudian si Sunny ni dia memperbaharui polisi insurans itu dalam masa tempoh 5 hari. Ini bermakna sekiranya Jenny meninggal dunia selepas hari kelima, maka tiada sebarang tuntutan yang boleh berlaku. Sebab itulah dia dah tamatkan tempoh ya. Bijaklah si Sunny ni sebenarnya. Tapi aku tak pastilah ada je insurans yang sebegitu waktu itu. Selain daripada pembelian insurans dan penentuan nama waris yang pelik, penemuan bekas tapak kaki si Jenny ni menjadi penentu ajal si Sunny. Sebenarnya si Jenny ni dia telah hilang pada 27 Ogos dan kesan tapak kaki si Jenny ni ditemui pada 3 September. Tidak jauh daripada lokasi kehilangan si Jenny ni. Yang peliknya bahagian tumit tapak kaki tersebut terpotong rapi. Menurut 2 orang saksi pakar, analisis mendapati potongan bersih pada bahagian tumit tersebut boleh dilakukan dengan menggunakan alatan yang tajam dan bukan dengan batu karang. Kerana batu karang mempunyai permukaan yang tidak rata dan kasar. Ada juga saksi-saksi lain yang menyatakan sekiranya penyelam baru seperti Jenny ni kan dia tak pandai menyelam, tak sempatlah nak selamatkan Jenny, ataupun memang sengaja dia tak nak selamatkan si Jenny ni. Ada lagi yang menyatakan pendapat lain bahawa berkemungkinan ada percubaan bunuh terhadap Jenny daripada Sunny sebelum mereka bertolak ke Pulau 2. Pada masa itu si Sunny ni dia ada meminjam kereta kawan dia tau untuk memulakan perjalanan dia daripada Singapura ke Kuala Lumpur bersama dengan si Jenny ni. Sebelum pulang ke Singapura, si Sunny ni dia sempat tau membeli insurans kemalangan untuk dirinya sendiri yang bernilai $30,000
Dan untuk si Jenny pula, dia membelikan insurans kemalangan yang bernilai RM100,000. Dekat sini dah nampak tau, dia belikan insurans untuk si Jenny ni lebih besar harganya berbandingkan dengan diri dia sendiri. So, hampir RM130,000 lah, bermaksud dia membeli insurans bila dia berada di Kuala Lumpur. Kalaulah setakat nak pergi ke Kuala Lumpur, lepas tu balik ke Singapura, takkanlah sampai dia nak beli insurans yang sebanyak macam itu kan. RM130,000 tu besar tau, bukan sikit Jadi di situ memang aku rasa nampaklah ketamakan si Sunny ni sebenarnya. Sebenarnya dia ni nak duit hasil daripada insurans tu nanti. Bila duit insurans tu cair, so dia akan dapat duit tu lah. Tu yang dia sanggup membelikan si Jenny ni insurans yang mahal, sampai RM100,000 je untuk si Jenny ni dia belikan insurans. Bab kata pepatah, dia mengatakan malang tidak berbau. Tapi dalam situasi ni, seolah-olah malang ini dapat dihidu oleh si Sunny ni. Apa taknya? Sebabnya kereta yang dipandu oleh si Sunny ni tiba-tiba terbabas. Dah lah kereta yang dia bawa tu kereta pinjam daripada kawan dia, lepas tu boleh pula terbabas. Mungkin dia dah fikirlah waktu tu, nanti kalau dia dapat duit insurans tu, dia boleh gantilah duit kawan dia kan, sebab kan dia dah rosakkan kereta kawan dia. Masa tu si Jenny ni umur dia panjang, jadi dia tak teruk lah, dia cuma mengalami luka ringan sahaja. Waktu kemalangan tu, dia ni mengelak seekor anjing yang berada di jalan. Tapi memang pelik lah, sebab si Sunny ni dia memang pandai bawa kereta kan. Lepas tu dia hebat dalam pemanduan amatur tau. Jadi situasi yang macam gitu, dia tak boleh nak elak. Tapi memanglah kita tak boleh jangka, sebab malang kan tidak berbau kan. Di situ menunjukkan ada sesuatu yang pelik lah, yang berkemungkinan kemalangan itu disengajakan selepas si Sunny ni membelikan polisi insurans yang bernilai RM100,000 kepada Jenny. Di sini terdapat beberapa fakta berkaitan Sunny ni didakwa dan didapati bersalah membunuh si Jenny ni, walaupun mayat si Jenny ni belum lagi ditemui. Okey, jadi korang faham tak macam mana cerita ni? Tapi aku beri satu contoh. Adalah seorang si A ni bertemu dengan si B ni. Lepas tu A dengan B ni pergi berjalan. Okey, waktu berjalan tu si A ni dia bunuh si B ni. Okey, bila A ni bunuh B ni, tiba-tiba si C ni dia nampaklah si A ni melakukan jenayah terhadap si B ni. Waktu itu si C ni dia dah jadi saksi lah. Jadi maksudnya samalah macam kes yang aku ceritakan hari ni kan, pembunuhan yang berada di lautan ni. Maknanya dalam satu bot tu cuma ada 3 orang je. Ada si Yusof tu, lepas tu si Sunny dengan si Jenny. 2 orang je balik. Si Yusof dengan si Sunny je balik, si Jenny tak balik. Kalau nak diikutkan cerita ni, mayat si Jenny ni belum dijumpai lagi sehingga sekarang. Sebab fakta yang aku baca sekarang ni pun, yang aku ceritakan pada korang ni pun, dia tak ada cakap penemuan mayat si Jenny ni. Bermaksud mayat Jenny ni belum lagi ditemui daripada kes tahun 1900 berapa lupa lah, 1963. Dah lama kot kes ni berlalu. So mayat tu masih tak ditemukan. So aku rasa mayat tu masih lagi dekat laut, ataupun tak tahulah sebenarnya apa yang si Sunny ni dah buat kepada Jenny sebenarnya. Dia memang berniat nak bunuh si Jenny, tapi mayat dia tu disorokkan dekat mana? Dah tenggelam dekat dalam laut tu, dah kena makan dengan ikan-ikan ke? Ataupun kena disorokkan? Okey, akhirnya habislah cerita aku pada hari ni. Kisah percintaan sepasang kekasih yang hanya bercinta kerana polisi insurans. Terima kasih kerana telah sudi melihat channel ini sehingga habis. Aku berharap korang sentiasa sihat-sihat selalu dan dapatlah tengok cerita yang aku ceritakan untuk episod akan datang lagi mengenai tentang episod yang menarik dan nanti yang aku akan upload.
channel aku ni dapat sentiasa menceritakan cerita-cerita yang menarik dan cerita-cerita yang bermanfaat untuk diri aku dan korang juga. Okay?